Kitab Sifatil Qiyamah wal Jannati wal Nar. Kitab gambaran hari kiamat, syurga dan neraka. Baru ni baca dah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sesungguhnya akan datang orang besar lagi gemuk pada hari kiamat nanti, dalam keadaan tidak ada seberat sayap nyamuk nilainya di sisi Allah. Iqra'u, bacalah. Ini sebagai bukti, sebagai dalilnya. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak memberi apa-apa nilai kepada mereka pada hari kiamat nanti. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, pernah seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah Ta'ala memegang langit-langit pada hari kiamat dengan satu jari, dan bumi dengan satu jari atau di atas satu jari. Wal jibal wasyajar, gunung gadang dan pokok-pokok dengan satu jari. Wal ma'a wathara ala isba', air dan tanah di atas satu jari atau dengan satu jari, dan sekalian makhluk yang lain di atas satu jari. Thumma yahuzzuhunna, kemudian beliau menggoyang-goyangkannya. Fayaqul, lalu Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, akulah raja sebenarnya, akulah raja sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa kerana kagum. Satu maknanya kagum, satu makna lagi hairan dengan apa yang diucapkan oleh pendeta itu. Tasdiqan lahu, sebagai membenarkannya. Thumma qara'a, kemudian baginda membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, bumi ini semua sekali dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi ia daripada apa yang mereka sekutukan. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan lagi dengan sanad tadi juga. Sebelah atas tu, cuma sebelah bawah dia saja berbeza sanadnya. Katanya, yang kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang padri Yahudi atau pendeta Yahudi
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi mengemukakan hadis yang sama lafaz dan maknanya dengan hadis Fudail yang tersebut sebelum ini. Tetapi perawi riwayat ini dia tidak ada menyebutkan menggoyang-goyangkannya, menggoyang-goyangkan jari jemarinya, itu tak ada. Begitu, tak ada. Wa qala, dia berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga nyata nawajidnya, sehingga nyata gigi bahagian belakangnya, kerana heran atau kagum dengan apa yang dikatakannya itu, sebagai membenarkannya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wa talal ayat, dan baginda membaca ayat seterusnya seperti tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah lagi, katanya ada seorang ahli kitab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, pokok dan tanah dengan satu jari, dan makhluk-makhluk yang lain dengan satu jari. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, akulah raja sebenarnya, akulah raja sebenarnya. Kata perawi, yakni Abdullah, saya melihat Nabi SAW ketawa sehingga nyata gigi belakangnya. Thumma qara'a, kemudian baginda membaca wa ma qadarullaha haqqa qadri seperti tadi. Dengan sanad satu lagi, ada beza kandungannya dalam riwayat ni, wasyajar ala isba', pokok-pokok dengan satu jari, wassara ala isba', yakni tanah dengan satu jari, bukan pokok dan tanah tu atas satu jari, atau dengan satu jari, tak, suku-suku. Itu beza dengan hak tadi. Di dalam hadis Jarir tidak ada tersebut wal khalaiq ala isba', makhluk yang lain dengan satu jari, itu tak ada sebut. Tapi dalam hadisnya ada sebut wal jibal ala isba', gunung ganang dengan satu jari. Dan dalam riwayat Jarir ada tambahan tasdiqan lahu, sebagai membenarkannya dan kerana kagum dengan apa yang dikatakannya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan bahawa Abu Hurairah kana yaqul, selalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggenggam bumi pada hari kiamat, wa yatwis samaa biyamini, dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian berkata, Anal Malik, aina mulukul ard, akulah raja yang sebenar, mana raja-raja di bumi. Dia kata begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan melipat langit-langit pada hari kiamat, kemudian mengambilnya, memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, Anal Malik, akulah raja yang sebenarnya, mana orang-orang yang zalim, mana orang-orang yang sombong. Kemudian dilipatnya bumi-bumi dengan tangan kirinya. Kemudian dia berkata, Anal Malik, akulah raja yang sebenarnya, mana pemerintah yang zalim, mana orang-orang yang sombong. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Miqsam
bahawa beliau pernah melihat Abdullah bin Umar bagaimana beliau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Allah akan mengambil langit-langit dan bumi-buminya dengan kedua tangannya. Seraya berkata, akulah Allah. Dan baginda menggenggam ataupun melipat tangan jari jemarinya dan membukanya. Anal maliku, akulah raja sebenarnya, sehingga saya lihat, kata Abdullah bin Umar, mimbar itu bergerak-gerak, bergoyang dari bahagian bawahnya, sehingga saya berkata, adakah mimbar itu akan menyebabkan jatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Miqsam lagi daripada Abdullah bin Umar, katanya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Beliau berkata, bersabda, ya'khudul jabbar azza wa jalla, Tuhan yang perkasa, maha perkasa, akan memegang langit-langit dan bumi-buminya dengan kedua tangannya. Kemudian perawi menyebutkan sama seperti makna hadis Yaqub sebelum ini. Kita tengok dulu sini ya. Ini kitab gambaran hari kiamat, syurga dan neraka. Banyak perkara yang disebutkan di dalam kitab ni, di bawah kitab ni ataupun di bawah bab-bab ni, yang kadang-kadang tak masuk akal kita. Banyak tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak gambarkan yang sebenarnya, walaupun dia kata gambaran sifat hari kiamat, syurga dan neraka, tapi gambaran itu banyak daripadanya kita tak sapalah nak fikir, tak sapa nak fikir. Setengah-setengah ulama kata ini hak dia sebut-sebut tu sebagai nak memudahkan faham kita saja, nak mendekatkan kepada faham kita saja. Hak sebenarnya tidak begitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang kita faham, sekadar tu je tadi. Ada juga yang mengatakan tak, memang sungguh lagu tu sungguh, lagu tu sungguh, so, walaupun kita tidak tak jejak lah, tak nampak, seperti yang akan datang dalam bab-bab akan datang komplek lagi. Jadi hadis yang pertama malam ni di bawah bab ni ialah pada hari kiamat nanti Allah SWT tidak menilai manusia ni dengan rupa dia, dengan tubuh kasarnya, tidak menilai begitu. Belum tentu lagi orang yang gemuk, orang yang besar len ni, dia akan besar dan gemuk sesok, nampak segar, nampak belum tentu. Orang hak kuruh kecil kita kata, belum tentu lagi dia sesok lagu tu. Boleh jadi dia jadi segar mega, sehat, suka. Gitu, itulah gambaran ni. Nabi SAW kata pasti akan ada orang yang gemuk, orang besar gemuk. Pada hari kiamat nanti di sisi Allahnya nilai dia tak ada, walaupun seberat sayap nyamuk sekalipun, tak ada nilai langsung. Kerana dia letak atas timbangan tu, timbangan ni amalan baik, ni amalan buruk. Berdasarkan setengah-setengah hadis, dia kata yang ditimbangnya suratan amalan tu. Berdasarkan setengah-setengah hadis, dia kata tak, tu diri tu sendiri ditimbang, tu diri tu ditimbang. Bila tu diri tu timbang, tak ada, langsung dah tak ada berat dia tu, walaupun seberat sayap lalat, sayap nyamuk di sini disebut. Mana sayap nyamuk ni yang benar tak ada. Padahal dulunya orang gemuk besar. Jadi belum tentu lagi hak gemuk besar comel dalam dunia ni esok begitu, belum tentu.
Yang menentukannya ialah amalan seseorang tu. Dia ada iman kau dulu, hak tu dulu. Lepas tu amalan dia. Hak tu yang menentukan. Semuanya akan berubah. Kalau huduh dalam dunia akan jadi comel. Hak molek lah. Hak berat timbangan kebaikan, amalan kebajikan dia tu. Kalau kecil, koceh, dalam dunia orang tak pandai lah. Saya esok jadi lebih. Dengan sebab iman dan amalan dia. Orang hak besar pula, kalau dalam dunia dia hak besar, comel tu menarik perhatian orang, saya esok tidak begitu. Bukan makna tak boleh jadi besar, makan biar sedap-sedap lepas tu jadi besar, tinggi molek. Dah, tidak begitu. Kalau orang tu besar, tubuh dia segak, kita kata kacak, saya rasa dia boleh gitu juga kalau dia buat molek. Tidak kata Islam ni nak suruh umat dia ni betihnya koceh belaka, kurus kekek, tidak gitu. Tapi umumnya orang-orang yang dalam hidup dalam dunia ni tak cara kepada halal haram gapo semua ni, dia lagu tu segar besar. Orang-orang yang jaga makan dia pun gitu juga. Orang Islam pun boleh juga. Kita tak boleh kata dia ni saya tak ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk. Tak boleh kata. Jadi hal ni sebenarnya bergantung kepada amalan dan iman. Berapa ramai sahabat-sahabat besar-besar, tinggi-tinggi, dia tak ada gapo pun, hak tu ahli syurga. Dia sebut oleh Nabi SAW, itu orang baik. Hak gemuk, sahabat-sahabat hak gemuk pun berapa ramai. Hak buci berapa ramai. Banyak dalam hadis sebut. Ada belaka. Hak kurus kekek pun ada juga. Jadi hal ni semua tidak menentukan. Yang menentukan ialah iman dan amal soleh. Pada hari kiamat nanti hak lain tak ada guna. Tidak kata kalau dalam dunia ni gitu mesti gitu saya. Tidak gitulah. Tidak gitu. Bacalah mana sebagai dalil. Kalau mendak ayat Quran, baca ayat ni serupalah dengan hadis ni. Dia nak ayat tu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberi tidak menilai langsung dia tu, mereka tu pada hari kiamat nanti. Kalau nak kira berat kat langsung, sikit pun tak ada berat. Ni puak-puak ni. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita lah. Jangan jadi gitu. Tak sih lah kalau jadi lagu tu. Hari kiamat nanti boleh tengok lah. Boleh tengok lah. Jadi kita kata macam mana orang gemuk besar molek segar mega dia boleh jadi tak ada langsung timbangannya atas timbangan lah. Tak ada beratnya langsung. Hak tu tak payah nanti hari kiamat. Dunia dia pun boleh dah kan. Kita tengok berapa ramai orang hak mula-mula segak comel, lepas tu jadi kecil. Berapa ramai hak lagu tu. Dalam dunia dia boleh berubah dah dengan kehendak Allah SWT. Kita boleh tengok dah hak tu. Kalau saya esok tu, hak tu lah hak sebenarnya. Hak tu lah hak sebenarnya. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya pernah seorang pendeta, habrun maknanya pendeta, orang alim di kalangan Yahudi, pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim. Dia sebut gitulah, mungkin dia tidak Islam. Dia tidak kata wahai Rasulullah. Dia panggil nama, ataupun dia panggil guna nama kunyah. Kunyah orang panggil. Sebut Abul Qasim tu sebab ada Nabi nama Qasim. Jadi dia sebut Abul Qasim. Dia pun raya Allah SWT pegang langit-langit pada hari kiamat nanti dengan seputung jari, dan sekalian makhluk yang lain dengan seputung jari. Lepas tu dia pun goyangkan. Dia orang gitu. Dia goyangkan jari dia. Jadi dia goyangkan jari dia ni, maksudnya satunya Yahudi tu goyangkan jari dia. Satu lagi dia goyang. Bila Tuhan letak tu dia goyangkan.
mana Tuhan tu goyahkan jari dia. Gitu. Dan Tuhan kata, akulah raja yang sebenarnya. Akulah raja yang sebenarnya. Rasulullah SAW pun suka. Saat ni kita kata ada dua makna kan. Satu, kerana kagum dengan apa yang diucapkannya. Kalau kagum tu maknanya dia serupa dengan hak selepas tu lah. Tasdiqan lahu, membenarkan kata-katanya. Selagi makna hairan, ta'ajjuban mimma qal, hairan, kerana hairan dengan apa yang diucapkannya. Cuma kalau kita bubuh makna hairan tidak sesuai dengan hak kemudian tu, tasdiqan lahu. Kalau hairan apa membenarkan hairan. Kagum baru benda sama dengan hak tu. Kalau hairan ni maknanya pelik lah, kuasa pelik. Takkanlah pelik tu maknanya tidak gitulah, takkan dia membenarkan pula. Tetapi kalau kita tengok kepada hak dia baca ayat selepas tu, menyokong dengan makna hairan tu, bukan dengan makna kagum. Sebab dia kata wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka ni tak kenal Allah dalam arti kata yang sebenar. Tak kenal Allah, tidak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Sebab tu dia jadi kata begitu tu. Mana? Dua makna. Kalau ada kitab syarah Imam Nawawi ni boleh tengok apa dia Imam Nawawi kata. Dia kata hadis-hadis ni termasuk dalam hadis-hadis sifat yang menyebutkan, menceritakan tentang sifat Allah. Kita ayat dah, kata dia, banyak kali dah jumpa, banyak kali. Ni hujung kitab dah ni. Ni hujung ni. Habis. Sahih Muslim. 8 jilid sudah berlalu. Ni jilid yang ke-9. Banyak kali dah jumpa. Dia dua ayat tu lah. Dulu sudah ayat dah, kata dia ada dua mazhab, dua pendapat, dua aliran dalam masalah ni. Maknanya hak dia kira sini, hak dua aliran ni aliran Ahlus Sunnah lah. Hak masih kita boleh terima betul lagi. Dua dia kata. Baru ya juga rasanya. Tahun ni juga. Sebelum pada ni anda jumpa dah ayat 3. 3 sebenarnya. Situ pun kita sudah bincang panjang dah, tengok semula lah. Tak perlu nak ulang lah. Tengok semula CD lah. Situ panjang dah juga huranya. Tak apalah, ni dia sebut dua. Apa dia? Yang pertamanya mazhab takwil. Ni ahli sunnah lah. Dia pakai cara takwil. Dia takwil. Dia tidak pakai mengikut zahir. Ni kalau kita kata dia terima ni. Kalau kita kata dia ada dua, ada yang kata kagum, membenarkan, ada yang kata heran. Nabi tidak membenarkan, Nabi menolak dia. Kalau kita terima hak ulama hak kagum tu, dan Nabi SAW membenarkan kata-kata Yahudi tu, apa makna? Dia kata kena takwil. Kalau hak ni betul-betul menggambarkan sifat Allah, kena takwil. Satu golongan kata kena takwil. Yang kedua, al-imsak anhu ma'al imani biha ma'atiqad anna al-zahir minha ghairu murad. Iaitu tak kata gapo, tawakuf. Tak kata gapo. Jangan kata Tuhan ada jari lagu tu. So 2, 3, 4, 5, 10 misalnya kita kata. Jangan kata gitu. Di samping kena beriman lah, kena percayalah. Dia kata jari-jari, dengan beriktikad bahawa hak zahir tu zahir, seperti dia kata jari tu nampak macam jari kita lah. Sebab Nabi SAW pun tunjuk jari. Dengan iktikad bahawa hak zahirnya tidak dimaksudkan. Kalau jari tu maksud jari, kalau jari kita ni serupa dengan makhluk pula Tuhan. Kena iktikad gitu. Jadi mengikut orang-orang yang takwil, ulama-ulama yang pakai kaedah takwil ni, mereka takwil lah jari jemari itu apa maknanya. Jari jemari itu dengan makna puasa, kata dia. Biasanya umumnya begitulah. Orang-orang yang takwil
tangan kau, jari kau, dia takwilkan dengan makna kuasa. Biasalah lagu tu. Maksud dia lagu mana? Maksud dia, walaupun langit bumi ni besar gini semua, kita kata, Allah SWT menjadikannya tanpa penat lelah, tanpa penat sikit pun, tanpa susah sikit pun. Dia nak ambil langit bumi ni pun gitu juga, tak susah sikit pun, tak ada penat sikit pun. Orang ramai guna, dia kata, orang Arab terutamanya, kita orang Melayu pun berguna juga. Kenapa? Kita orang Melayu pengguna juga lagu ni. Dia sebut jari untuk menggambarkan benda-benda lagu ni lah, lil mubalaghah, untuk nak royak telajak remeh, telajak tak ada gapo pun kepada dia lagi mumi, tak ada susah sikit pun. Dan untuk ihtiqar, untuk mengatakan remeh, benda dia kecil, tak ada gapo pun, tak ada susah sikit pun kepada dia. Maka mereka kata, ni orang Arab kata, bi usbu'i atau bi asba'i, boleh berlaku, aqtulu Zaidan, aku boleh bunuh Zaid tu dengan jari, sepotong jari aku. Dia kata sepotong jari aku. Maksudnya tak ada susah lah nak bunuh Zaid tu, tak ada gapo dia kepada saya. Sebab kita katalah, bos tamu takut jetik je, jetik kan, sungguh kalau kita jetik, kalau jetik terbai sungguh kau dah ya, aku jetik terbai dah. Kalau jetik terbai sungguh kau dah, tak ada lagu tu tapi kita kata gitu, jetik tu dengan jari lah kan, guna jari lah. Kita kata gitu nak ayat, tak ada susah sikit pun nak bunuh demo, gitu. Orang Arab pun kata gitu juga, aku boleh bunuh Zaid tu dengan jari, sepotong jari aku, dia kata dia. Jadi maksud dia, kata dia, la kulfata alayya fi qatli, tak ada susah sikit pun kepada saya nak bunuh dia. Itu maksudnya. Itu sah takwil. Yang kedua takwil dengan mengatakan jari-jari ni bukan jari Tuhan, jari makhluk dia. Adalah salah satu makhluk dia ataupun beberapa makhluk dia. Hak makhluk tu ada jarinya. Makhluk tu ada jarinya. Makhluk tu kejadian siapa? Kejadian Allah. Jadi dikatakan Allah sebab makhluk tu Tuhan juga yang buat. Biasalah di dalam bahasa Arab ni dia guna hadaf, dia panggil buat hadaf. Dia guna majazul hadaf, orang panggil majaz, buat. Misalnya kita kata was'alil qaryata allati kunna fiha, was'alil qaryah, tanyalah negeri ataupun kampung kami berada dahulu. Tanya, nak tanya kampung, dia boleh jawab apa kampung, ataupun negeri. Kita pergi mengaung secara mana pun tanya Malaysia dia, mana nak jawab. Jadi maksud situ orang negeri, ahlal qaryah, tanya orang Malaysia misalnya, kita kata gitu. Dia ada buah-buah gitu dalam bahasa Arab ni, banyak sangat. Jadi dia kata ini semua majaz, bukan jari Allah SWT. Allah SWT buat makhluk dia, ikutlah malaikat kau gapo kau, malaikat tu atas jari dia. Gitu maksud dia. Itu takwil, itu cara takwil. Wa hadha ghairu mumtani', ini tidak mustahil. Allah SWT boleh buat sebab dia bukan orang lain lah. Waktu hujan, beri rezeki, waktu menumbuh tanaman, malaikat lah. Dia tidak buat secara langsung juga. Ini guna malaikat, bala tentera dia untuk ambil nyawa orang, dia guna malaikat. Dia tidak ambil sendiri. Kalau dia nak ambil sendiri pun boleh, tapi memang lagu tu cara dia buat. Hak ni pun gitu juga akan berlaku. Ini tidak mumtani', tidak mustahil. Maksudnya ke mana-mana pun hak ni kata begini, hak ni takwil, hak ni tidak takwil pun, ke mana-mana pun dia perginya. Wal maqsud anna yadal jarihah mustahilah. Tangan kalau dengan makna anggota sport ni, itu mustahil kepada Allah SWT. Semua pihak ahli sunnah mana-mana ke, hak pakai jalan tafwid ke, hak pakai dengan makna isbat ke, hak pakai dengan makna takwil ke, semua kata tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Semua kata begitu. Hak terima kata. Kita terima dan dia kata ada jari, tapi jari lagu mana?
tidak serupa dengan makhluk. Kita nak kata Tuhan tak ada jari, tak boleh. Dan dia kata ada jari dah. Jangan kata dah ada dalam Quran tangan. Jari ada dalam hadis. Dan dia kata ada lah. Sebab dia kata tangan dalam Quran. Jadi tangan tu serupa makhluk. Tak. Tapi jangan kita nafikan tangan tu. Dan dia kata dia ada tangan. Tapi tangan tu dengan makna kuasa kau. Tak, dia kata. Itu jadi sepik pula. Boleh jadi tangan tu makna dia lebih luas lagi daripada sifat Allah SWT yang mesti diterima. Lebih luas. Bukan terhad setakat kuasa saja. Kalau kita kata dengan makna kuasa, itu menghakkan sifat Allah SWT tu. Dia kata begitu. Pak senangnya kita terima saja. Dia kata tangan. Tapi tangan sebuah makhluk. Tak. Dia bagi betul. Tak saya takwil. Sebab takut takwil tak tepat, tak kena. Hak takwil ni hak tadi, sebab tadi dia takwil. Ada soal lagi, kita serah ke dia lah. Kita serah ke dia. Dia sebut kita ikut dia lah. Dia tak say ithbat. Tu tak sedap tu. Dia kena ithbat. Dah. Tuhan kata begitu. Lepas tu kita nak terjemah lah ke mana? Terjemah jari. Tapi jari tak serupa dengan makhluk. Gitu. Jadi orang hak kata Imam Nawawi sebut tadi imsak anhu tu makna menahan diri atau berserah kepada Allah. Bukan makna serah tu makna dia tak terima ni, dak, dia terima juga, tak sekecek, tak sepajak. Gitu je. Dia terima. Ini semua ni adalah sifat Allah SWT. Jadi bagi orang yang terima ni, Allah SWT tu ada jari yang tidak serupa dengan makhluk. Inilah dalil dia. Tapi dalil ni sebab kata tadi, ni kita terjemah dengan makna kagum, sesuai dengan membenarkan. Asal lagi pula kata tak, dia tidak kagum, takjub tu ada banyak makna. Salah satu makna dia hairan. Nabi hairan, lemah dengan pokok Yahudi. Lepas tu dia baca ayat tu menyokong Nabi SAW tak terima. Jadi manakah ada khilaf benda lagu ni? Bila ada khilaf tu kan, itulah. Hak tak ada khilafnya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Hak tu tak ada khilaf. Marilah mazhab mana pun kalau kata ahli sunnah, ridho. Tak serupa. Laisa kamitslihi syai', semua terima, sepakat. Tapi kalau hak ni ada hak terima, ada tak terima, apa tu jadi gitu. Kalau dia terima, dia takwil. Sebab apa? Sebab masih belum jelas. Hak lagu-lagu ni lah orang panggil akidah juga ni, tapi furu' akidah, bukan usul akidah. Hak tak ada khilaf antara ahli sunnah usul akidah. Usul akidah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu usul akidah. Lepas tu ada dalam hadis, hak tak ada dalam Quran. Berapa banyak sebut Tuhan ni gini. Hak tu masih boleh khilaf lagi. Setengah-setengah orang tu anda tak setuju. Tak boleh khilaf dia kata. So hak lain sesat. Oi, tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Ada hak berpendapat gitu, dia kata kena. So hak lain cara takwil sesat. Tak boleh, tak kena tu. Misalnya dalam kitab Imam Nawawi ni boleh katakan lagu tu lah, kitab mana-mana pun dia ada 2-3 pendapat tu. Jadi hak ni kata gini masih boleh khilaf lagi atas dasar apa? Asal dasar benda ni sabit. Kalau sabit berdasarkan khabar wahid, hadis ahad. So, yang kedua, dalalah dia tu tidak yakini tapi zanni. Makna dia tu tidak jelas. Hak ni terima dengan makna gini, masih khilaf ke tu? Tak boleh lah kita nak tekan kerana benda-benda lagu ni supaya semua suruh sepakat. Tak boleh, tak kena tu lagu tu. Hak ni walaupun dalam bab akidah boleh khilaf lagi. Khilaf pun tidak keluar daripada ahli sunnah lagi. Sebab itulah diterima. Ni hak pendapat lagu ni pun ahli sunnah, pendapat lagu ni pun ahli sunnah. Dia dalam masyarakat kita lah ni umumnya dia bagi kepada ada dua versi. Bagi anda tak kena tu merugikan puak-puak kita sendiri. Hak satu golongan dia tak seterima. Inilah hak tidak takwil. Dia mesti kena takwil. Tak seterima. Itu tak kena juga. Satu lagi mesti kena terima lagu ni. Takwil tak boleh. Takwil salah. Tak boleh. Terima kedua lah. Bahkan 3 baru ni kita sebut dah 3.
Ketiga-tiga ni betul berlaku. Betul berlaku. Tak apa, masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi kata Rasulullah suka tu makna kena. Sebab ta'ajjuban mimma qala. Ta'ajjuban mimma qala maknanya Nabi kagum dengan hak dia kata. Dengan hak dia kata tu Nabi kagum. Maknanya Yahudi ni kira-kiranya mengikut pendapat ni lah, Yahudi ni maknanya dia tahu juga, kenal Allah molek. Dia tahu kalau kita kata Tuhan dia ada jari, ada tangan, dia pun kata gitu juga. Tapi tangan dan jari yang tidak serupa dengan makhluk, dia pun kata gitu juga. Nabi SAW kagum dengan kata-kata pendeta Yahudi. Dan sebagai membenarkannya, dia suka tu maknanya membenarkan. Orang ni kalau tak suka kan, dia pasal. Bukan dia, kalau kalau dia tak kenal dia pasal. Bukan suka. Ni suka dia maknanya kenal. Satu golongan lagi kata dia suka tu lemah. Kadang-kadang kita suka ni, orang kata suka. Kita lemah ke dia tu. Padahal dia ahli kitab, padahal dia diterima kitab dari langit, padahal dia tu ada Nabi yang membawa ajaran tauhid. Siapa gitu jauh perginya, rosak akidahnya, punahnya. Dia suka. Suka tu makna lemah. Ta'ajjuban dengan makna hairan. Macam mana boleh pergi jauh sesat begitu mau? Bahkan orang lain tak dapat kitab daripada langit tu, ya dah lah. Susah. Ni ahli kitab ni. Ada padri, ada pendeta seramai mana pun lagu tu dah. Lepas tu dia kata yang ketiga tu, tasdiqan lahum, sebagai membenarkannya. Ini adalah mudraj binar rawi. Ini hak rawi tambah, perawi tambah, bukan hak sahabat kata. Bukan hak sahabat kata. Sahabat ni Abdullah bin Mas'ud sini. Ini orang panggil mudraj minar rawi. Hak ni tasdiqan lahu ni dia tak terima. Sebab apa? Kalau kita terima hak ni bercanggah dengan ayat selepas tu. Dia kata jadi kitanya hak dalam Islam ni mengikut demon ni lah. Kita terima kalau dia ayat mata Tuhan ada mata, Tuhan ada tangan. Setakat hak dia terima, hak dia kata ayat tu lah. Jadi bila dia kata ada tangan, tak boleh kita fikir dia ada jari dan dia ada kuku. Tak boleh lagu tu. Ni Yahudi ni telajak dah tu. Di pokok ni kata tak boleh lagu tu. Kalau dia ayat tangan, sudah, jangan lebih-lebih. Tu ada jari tu dalam hadis-hadis yang sahih. Hak tu ya, hak dia mau terima tu dia pegang hak tu lah. Tidak sabit hak ni, tidak sabit hak Yahudi ni kata. Hadis hak Nabi sendiri kata ada. Sebab tu dia kata kena terima tu. Kena terima. Jadi hak ni sesuai dengan hak Nabi. Ada kata juga lagu tu. Sebab itulah dia jadi dua pendapat di sini. Orang yang tak saya terima, dia kata tasdiqan lahu ini perawi. Perawi ni tak kira lah. Walaupun Abdullah bin Mas'ud sendiri pun, ataupun orang yang lebih bawah daripada dia, tak jelas tu. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud sendiri pun boleh jadi dia salah faham. Misalnya kita tengok orang yang jerit, kita pun dia sedih. Mana tahu dia sedih. Orang jerit boleh jadi dia suka sangat pun dia jerit juga. Itu berdasarkan hak dia faham. Faham manusia ni boleh salah. Kalau katakanlah sahabat sekali, sebab tak ada jelas, dia tanya Nabi SAW, betul kalau betul? Betul kalau tak ada jelas. Cuma pendapat dia, sebab dia tengok Nabi suka. Tidak semesti suka ni maknanya yang setuju lalu. Suka ni banyak makna dia. Supaya jerit juga lah. Dia buat pergi kot tu. Kita tak boleh. Apa lagi kalau kata hak ni mudraj ni, idraj ni yang masuk ni, perkataan ni orang panggil sisipan dalam hadis. Sisipan dalam hadis. Hak hadis ni hak sekat tu je, ta'ajjuban mimma qala al-habr thumma qara'a. Hak tu je, tasdiqan lahu tu bukan. Ini hak kata-kata perawi di bawah. Kalau perawi di bawah tu lagi lah. Kalau kata sahabat pun tidak semesti betul. Sebab itu berdasarkan hak dia faham saja. Dia faham mana? Biar kata tu ada dia dalam riwayat lain kata dia tanya Nabi, apa yang Rasulullah suka?
Oh betul lah dia kata. Nabi misalnya kata gitu, barulah boleh kita nak terima hak ni Nabi membenarkan. Kena ada dalil lain. Semata-mata hak ni tak boleh, dia kata. Sebab apa? Sebab dia baca ayat selepas tu. Mereka ni tak kenal Allah sebenar-benar kenal. Kenal separuh-separuh, tidak kenal habis. Jadi sebabnya tapi hak ni dalam kitab ni Imam Nawawi tak setuju. Dengan hak yang kedua je setuju dengan yang pertama. Tak apalah, itu masing-masing lah. Masing-masing. Ada cuba tengok. Zahir hadis ni menunjukkan Nabi SAW saddaqal habr. Dia membenarkan pendeta itu. Fi qawlihi, pada kata-katanya hak tadilah, Tuhan pegang langit, pegang bumi dengan jari-jari. Lepas tu dia baca ayat yang menunjukkan, yang ada isyarat dalam ayat tu kepada hak dia kata tu. Ada isyarat. Iaitu apa dia? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Meskipun tidak ada sebut jari, tapi qabdah apa makna? Bumi ini semua sekali berada dalam genggamannya. Genggaman tu orang panggil gapo? Kalau tangan genggaman. Kalau tak ada jari ni nak genggam mana? Nak genggam mana? Mesti ada jari. Itu isyarat tu. Jelas tak ada. Tapi ayat yang dibaca tu menyokong dia. Sebab apa? Genggaman dia sebut. Qabdah tu mana genggaman? Genggaman ni kalau dia bila ada jari. Kalau orang tak ada jari, katakanlah kita tak ada jari, dia nak genggam ke mana? Itu dia. Tak apa. Qala al-qadi Iyad. Sebabnya Imam Muslim ni dia buat syarah ni, Imam Nawawi ni dia buat syarah ni sebelum dia ada dah Qadi Iyad buat syarah. Dia banyak berpandu kepada syarah tu. Tengok syarah. Syarah tu pun 9 jilid juga sepuluh ni. Dia kata qala ba'dul mutakallimin, setengah-setengah mutakallimin ahli ilmu kalam, termasuk Khattabi, dia ahli hadis. Tapi dia berpendapat yang kedua, sebab kedua tadi dia tak terima Nabi membenarkan ni. Nabi tolak. Dia pegang tu Khattabi. Tapi di sini dia tak sebut nama. Dalam kitab lain sebut tak apa. Dia kata suka Nabi SAW dan ta'ajub dia tu, dan baca ayat dia tu bukan tasdiqan lil habr, bukan untuk membenarkan pendeta itu, bal huwa raddun liqauli, bukan untuk menolak pendapat dia tu, kata-kata dia tu. Wa ta'ajjaba, dan Nabi SAW lemah dengan buruk i'tiqadnya, kepercayaan dia tak betul. Fa inna madhhabal yahud at-tajsim, sebab orang Yahudi ni dia percaya Tuhan ni berjisim. Sampai gitu umur nak mereka tu takwil Tuhan tu berjisim. Sampai kata ada jari nak. Lepas tu dia sebut wa qawluhu tasdiqan lahu innama huwa min kalamir rawi. Tasdiqan lahu ni kalam perawi ala ma fahima, mengikut dia faham. Jadi bila Nabi suka tu, kat mana Nabi kenal, Nabi membenarkan lah. Dia faham kot tu, kata dia. Ini perawi faham, bukan dalam hadis asal. Hak lagu ni orang panggil hadis mudraj. Mana kita nak anggap hak ni sebagai hadis asal, tak boleh. Hak ni kena buat suku. Hak ni hak orang lain, tak suku hak ni. Kita bahas atas hak asal. Jadi dia tak setuju. Wal awal azhar, tapi Imam Nawawi kata pendapat yang pertama tu lebih zahir, lebih nyata. Mana memang ada sungguh, tapi ada pun tidak serupa dengan makhluk. Dia kata gitu, dia terima tu. Tapi nak ceritanya hak tadi ada dua pendapat lah. Bila begitu tak boleh lah kita nak tekan supaya orang mesti percaya lah, mesti percaya lah. Sedangkan hak asal dia tu, hak asal rujuk ke asal tu, sumber asal tu masih lagi khilaf. Ni kata kalam perawi, ni kata tak, ni kata baca ayat ni nak membenarkan dia, ni kata tak. Kan sudah ada khilaf di situ. Ikutlah nak ambil mana-mana pun ikut. Tak apa, dia tidak jadi keluar daripada lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena faham nombor satu sekali, ramai tidak faham. Tak faham tu jadi balah tak ada pasal tu. Ia tidak faham bahawa Ahlus Sunnah ni satu keluarga besar.
Ahli sunnah ni keluarga besar dah. Hak duduk ni ramah. Orang ni tak serupa fikiran, pendapat, fahaman tak serupa. Kalau dia faham itu senang. Boleh terima baik satu sama lain. Tapi tidak. Kadang-kadang dia jadi telajak lah waktu tak kena tu. Merugikan duduk balas sama kita. Balas sama kita. Sedangkan ulama-ulama dulu alik tu alik ni pun ada. Ada beberapa cara dalam menghadapi hadis-hadis kalau lagu ayat-ayat kalau kan selesai dah. Ikut dah nak pilih mana pun. Sebab apa benda ni masih khilaf. Dia pergi payah kata tak boleh akidah mana boleh khilaf. Mana boleh khilaf. Jadi kalau lagu tu Khattabi hak terkenal sebagai ulama hadis besar, ulama hadis terkenal tu, mana dia tidak ahli sunnah, dan dia tak sepakat ni. Dia tak sepakat. Adakah boleh kita kata begitu? Khattabi seorang alim dalam mazhab Syafi'i dan ulama hadis besar, jadi dia tidak ahli sunnah sebab dia tak sepakat ni, tak sepakat. Sebab ni ke arah tajsim. Dan Yahudi memang dia fahaman gitu. Dah lain tak jelas, dia tak sepakat. Jadi bolehkah kita kata dia tu tidak ahli sunnah? Jadi tak ada masalah. Kita besar jadi kau sikit lah, kenapa jadi kecil? Sikit. Sedangkan benda ni masih boleh khilaf lagi. Hak tak boleh khilaf tu usul akidah. Hak ni furu'. Nak tahu mana furu' akidah? Dia ada khilaf tak jelas lah. Kalau hak jelas tu memang jelas, tak boleh kita. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada siapa dia tahu ya. Orang hak kata ada jari pun, dia kata laisa kamitslihi syai', dia pegang hak tu juga. Kata serupa juga jari. Jadi kita tak boleh marah ke dia. Ni kadang-kadang saling marah. Saling apa dia orang kata terik orang tekuk. Tak ada pasal-pasal. Kepada ada tak sembah benda-benda semua orang dia gomo benar ni gomo benar. Tak ada faedah bahas pun tak selesai kau tak tahu juga hakikatnya. Banyak lagi benda lain hak ada faedah. Hak tak betul. Hak tu boleh kita kesal tak betul dia. Salah dia. Hak lagu-lagu ni benda khilaf. Benda khilaf. Nombor satu sekali kena faham sekali hak tu, bahawa dalam akidah ni dia ada dua juga. Dia ada usul, ada furu'. Hak tak boleh khilaf. Kalau khilaf barulah jadi tidak ahli sunnah. Usul akidah. Itu tak boleh khilaf. Usul akidah. Jelas banyaklah usul akidah tu pun. Banyaklah. Berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan hari kiamat, apa, berkenaan dengan akhirat. Hak jelas tu kan banyak. Itulah orang panggil usul akidah. Ahli sunnah tak ada khilaf. Kalau furu' akidah banyak benda khilaf. Banyak benda. Jadi kalau kita tak terima hak tu, akibatnya terbuang, tersingkir berapa ramai ulama-ulama ahli sunnah besar-besar. Hak kita semua sayang belakang. Dia akan jadi gitu. Itu bahaya besar tu. Tak. Hak masalahnya kalau sikit-sikit tak pun dia bahas ni sampai jadi menyesatkan satu sama lain. Hak tu tak tahan. Menyesatkan satu sama lain. Kalau kita baca kitab-kitab ni kan banyak, jelas lah. Tak apalah, kita tengok lagi ya. Seorang pendeta Yahudi mari kepada Nabi SAW serupa dengan adik tadi juga, tapi dia tak ada sebut. Kemudian dia menggoyangkannya. Menggoyangkannya tu siapa dia? Yahudi itulah menggoyangkan jari dia. Kan tadi kita kata satu lagi menggoyangkan jari itu mana Tuhan. Setelah dia letak atas jari-jari dia ni benda-benda disebut tadi tu, dia pun goyang. Tuhan yang goyang. Supal tadi supal. Lepas tu dia kata wahai Abul Qasim, maksud lagi tu seperti juga, cuma dia kata rajulun min ahlil kitab. Tadi habrun. Ni rajulun min ahlil kitab pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, pokok dan tanah dengan satu jari, dan makhluk-makhluk yang lain dengan satu jari. Thumma yaqul, kemudian dia kata akulah raja yang sebenarnya, akulah raja yang sebenarnya. Seperti tadi juga. Cumanya kalau kita terima
jari Allah Subhanahu Taala. Itu yang orang jadi nak takwil tu. Jadi mana berat sangat kau kepada Allah Subhanahu Taala ni, pokok dengan tanah ni. Sehingga satu jari dah perlu. Kalau kita nak bahas lah dah. Nak bahas jadi ahli ilmu kalam kalau bahas dah. Jadi mutakallim lalu dia bahas gitu. Lepas tu sebut sekalian makhluk yang lain, sekalian makhluk ni hak mana? Sekalian makhluk. Jadi orang boleh pergi tu, boleh tertanya-tanya, jari mana pegang sekalian makhluk yang lain ni kan banyak segala bintang-bintang tahu, banyak lagi besar-besar lagi. Planet-planet yang lain, surga, neraka, gapo duduk atas satu jari. Jari mana? Jari mana? Dia akan jadi pergi ke situ. Sebab tu ya orang takwil kata tak boleh. Ini kena takwil. Ni nak ayatnya kepada Tuhan mudah je benda ni. Sebab kita kata bos taramu tak pada jetik je. Terbang. Dia kata gitulah. Sebab tu dia nak takwil. Kalau tidak orang boleh pergi lagi, boleh soal lagi, boleh main. Kalau kita kata gitu, semua bahasa mana-mana pun ada guna. Nak ayatnya kepada Tuhan ringan, mudah. Jadi nak itu kalau kita terima kena takwil kata dia. Kita takwil. Tak apalah. Lepas tu Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala akan memegang bumi ini pada hari kiamat dan melipat langit itu dengan tangan kanannya. Thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Ini serupa juga, pegang dengan tangan pada hari kiamat nanti, dan lipat langit dengan tangan kanan, lipat langit. Jadi lipat sungguh kau. Jadi langit tu masa jenis lipat kau lagu mana? Panjang pula lah. Ni kata gini, ni kata gini. Orang yang ikut cara takwil, dia kata mana menamatkan sebab kita dah. Kalau kita orang jual kain misalnya, dia rentak, buka kain. Dia tengok, nak tengok mana, tengok lah. Lepas tu dia boleh lipat. Sudah dah lah, nak tutup dah lah. Nak menamatkan lah jual beli tu, nak tutup kedai dah. Lipat kita kata. Ataupun kalau kita kata buku, lipat tutup, menunjukkan tamat, habis cerita langit bumi. Sebelum pada ni kita duduk menumpai langit bumi ni, dia tutup. Nak buka bab lain, nak buka bumi lain, langit lain. Langit lainnya surga tu ke macam berlangitkan aras. Bukan berlangitkan langit kita, aras pula nak jadi langit pada ketika tu. Langit ni tak ada. Genggai tu mana? Habis dah cerita, tak sibui dah. Gitu dia takwil. Jadi orang-orang yang tidak takwil dia kata genggai sungguh. Cuma genggai tu cara dia, gitu ya dia kata. Cara dia sifat Tuhan, tidak serupa dengan makhluk. Dia bagi situ genggai. Lipat semua. Lipat hakikat je lagu mana kita tak. Tapi kira-kira lipat tu nampak juga benda kalau lipat lagu mana kan. Tapi Tuhan duduk lipat tu lagu mana kita tak boleh raya. Dia guna tangan, mana itu sifat dia. Kita tidak tahu hakikat sifat dia. Kita nak menafikan kata Tuhan buat dia dengan kuasa dia, tak boleh. Dia tidak kata begitu. Dia kata dia lipat dengan tangan dia. Dia lipat dengan tangan dia lah. Dia kata lipat dengan kuasa dia. Dia tak sih lagu tu. Lipat dengan tangan dia. Tangan tu apa pula? Sifat dia. Sifat dia. Dia sebut tangan kanan, tangan kiri, ada dalam hadis. Lepas tu kita nak katakan memang ada lah kata dia. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri ini sifat Allah. Kita tidak tahu hakikat, tidak serupa dengan makhluk. Gitu. Orang hak takwil dia kata, cuba perhati, dia lipat langit dengan tangan kanan. Lepas tu dia pegang bumi, lipat bumi dengan tangan kiri. Apa makna? Dia nak rayaknya biasanya manusia, dia umumnya dia lebih kuat tangan alik kanan daripada kiri. Nak wei pahal kau orang, kita nak bahasa dengan orang. Mana lebih kuat, tangan kanan dengan tangan kiri?
lebih kuat tangan kanan. Patutlah dia guna tangan kanan untuk lipat langit, sebab langit lebih besar lagi daripada bumi. Itu dia. Lepas tu hak bumi yatwil aradin bishimalihi, dia lipat bumi dengan tangan kiri. Sebab bumi ni kecil sangat. Bumi ni kecil sangat nak banding dengan langit. Jadi gitu dia tahu. Seperti mana kalau kita nak buat benda hak berat. Kita ni jenis orang panggil nganai lah. Kita akan guna tangan kiri ke tangan kanan? Kalau kita cekak tangan kanan lah, nak iri benda, nak iri daging ke nak iri apa, kita akan guna tangan kanan. Guna tangan kiri, kita kena gaya iri tak jari kita. Itu nak pergi faham kau orang. Kebanyakan manusia dia lebih kuat kanan. Ada juga kuat kiri. Tapi kalau bila kalau kira mana lebih ramah? Ramah kuat tangan kanan semua. Terima gitu. Kalau kena penumbuk kanan, dia kata dah. Beza dengan kena penumbuk kiri. Dia lebih kuat alik kanan umumnya. Jadi hak ni dia kecek, dia nak pergi faham kau orang. Bagi Allah SWT sebenarnya kanan kiri serupa je. Tak ada beza. Tak ada kata kanan dia lebih kuat daripada kiri. Nak pergi faham kita tu. Nak pergi faham kita tu dia guna hak ni tu. Kalau dia nak lipat, apa dia lemah kau tak erak kau kalau nak lipat langit tu dengan tangan kiri. Tak boleh kata begitu. Ni dia nak pergi faham kita saja. Hak sebenarnya kepada dia supaya tolak je. Langit pun kalau dia lipat dengan tangan kiri supaya kepada dia tidak, tak ada apa-apa pun kepada dia supaya. Ia jadi beza ni kepada kita. Jadi dia nak bahasa dengan kita, dia gunalah cara kita. Hak sebenarnya bukan menggambarkan sifat Tuhan yang sebenarnya, iaitu tangan kiri dia lebih lemah daripada hak tangan kanan. Tidak gitu. Tidak gitu. Salah kalau kata lagu tu. Tapi daripada cerita ni kan kita faham gitulah. Sebab apa? Sebab dia bahasa dengan kita. Tanyalah manusia, hak kebanyakan bangsa gapo duduk mana? Mana lebih ramah? Hak kuat tangan kiri ke kuat tangan kanan? Semua akan kata ramah lebih tangan kanan. Kalau menulis kau gapo dia kuat tangan kanan. Jadi Tuhan nak kira dengan orang manusia hak dia buat lagu tu lah sifat dia. Tapi nak kata Tuhan tu tangan kanan dia dengan tangan kiri dia beza, tak boleh. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata. Jadi tujuan dia sebenarnya buat begini ni nak cabar, nak menyatakan, mendedahkan kelemahan, kekurangan orang-orang yang mendakwa sebagai raja, sebagai diktator dan sebagainya dalam dunia tu. Pada ketika tu itu tujuan dia. Dia buat gitu. Siapa dia boleh lipat lagi? Siapa dia boleh lipat bumi? Siapa dia boleh tamatkan ayat semua-semua ni, nak mari dunia lain? Siapa dia boleh? Tak ada. Ketika tu dia tanya tu. Jadi hak mana-mana ada kuasa besar dalam dunia dahulu, kongor belaka ketika tu. Kongor, tunduk belaka. Itulah yang digambarkan dalam Quran dan dalam hadis-hadis. Jadi tujuannya apa dia? Supaya manusia ni kalau dia ada kuasa lagu mana pun jangan membesarkan diri. Dia hanya kena berasa diri dia hanya khalifah Allah. Khalifah hanya melaksanakan hak Tuhan nak. Dia laksana. Dia pemegang amanah saja. Bukan dunia ni, bukan nyawa dia sekalipun, hak dia, tidak, hak orang. Dia menguruskan, Tuhan suruh urus. Hasil daripada pengurusan dia tu Tuhan akan bagi pahala. Akan kira dosa ke pahala ke akan kira. Itu je. Baik, tak apalah situ. Lepas tu cerita Ibnu Umar ni, Ubaidullah bin Miqsam, dia tengok Ibnu Umar pernah Ibnu Umar ni tiru Nabi. Dia cerita ni hak dia tengok Nabi lagu mana. Dia tiru, dia ajuk buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata Allah Subhanahu wa taala pegang langit-langit dan buminya dengan kedua tangannya. Dia pegang dengan kedua tangan. Fayaqul, sambil dia berkata anallah, dan dia menggenggam jari jemarinya, wa yabsutha, dan buka, menghamparkan jari jemarinya. Anal malik, akulah raja yang sebenarnya. Dan seterusnya untuk kita baca dah tadi.
Jadi fayaqulu anallah, dia kata akulah Allah. Siapa kata? Allah lah kata, Nabi raya Allah kata. Wa yaqbidu asabi'ahu, ni hak Nabi kata lagi ke? Mana Allah buat gini, Allah genggam jari gitu, tanda, dah buka gitu, buka genggam gitu. Dah hak buka genggam tu Nabi. Nampak? Hak buka tangan genggam tu Nabi. Hak kata ada Allah tu Allah. Hak genggam dan buka tu Nabi. Bukan dia royak Tuhan buka jari dia dan genggam jari dia, tak. Ni Ibnu Umar tengok Nabi bila dia kata gitu, dia buat genggam jari, dibuka, buka genggam. Mana buka tu apa makna? Buka tu maknanya memulakan, menghamparkan, memberi kehidupan dan segala-gala yang diperlukan dalam kehidupan kita di dunia. Dia buka. Itu makna al-basit. Buka. Jadi dia buka tu, maka kita boleh hiduplah dalam bumi ni, atas dunia ni misalnya. Itu dia buka. Dia tutup, dia ambil maksudnya. Dia genggam kan maksudnya dia ambil. Bila dia ambil tak ada lah. Kalau ni ambil god tu sikit, ambil god ni sikit, ambil nyawa orang tu, ambil nyawa orang ni. Ni ambil belakang. Bumi ni dan langit ni ambil belakang. Habis tak ada. Yang adanya bumi lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari bumi ini ditukar dengan bumi lain. Hak tu dia genggam. Dia genggam. Mana dia ambil? Habis dah cerita tu. Hak dia nak buka untuk kehidupan dunia ni habis. Tak ada. Dulu dia hampar, buka. Ada di situ dia nak cerita dah. Jadi sehingga saya nampak member tu bergerak daripada bawah dia, dan saya kata, kau nak jatuh Rasulullah ni. Jadi dia bila dia kata gitu tu goyah, goyah. Inilah hak sebenarnya kita sebut tadi, ada dalam cara Imam Nawawi ni, ada belakang hak tu hak situlah ambilnya. Gitu. Jadi hak di sini di sini ni, kalau kita kata fayaqul anallah, Tuhan pun kata akulah Allah, dan dia menggenggam jari jemarinya. Ni kalau kita kata yaqbidu asabi'ahu, ni hak Nabi kata Tuhan genggam. Sungguh mana dia kait dengan Tuhan. Yaqbidu tu fa'il dia tu, maksudnya Tuhan. Yabsutu tu pun Tuhan juga. So kita kata gitu. Kalau kita kata gitu, serupa lain-lain lah juga. Dia genggam, dia buka pun tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Cuma itu isyarat kepada nak suruh kita mudah faham apa makna dia dalam dunia ni, setara tu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan fayaqulu anallah. Nabi kata, Tuhan kata anallah. Hak tu je hak Tuhan kata. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, ni Nabi SAW, bukan Allah. Yang genggam jarinya buka tu Nabi SAW, bukan Allah. Hak nak rayak jenggam dia. Kadang-kadang orang yang terlalu memilih jalan takwil ni, dia kata macam-macam, mujassimah lah kepada orang yang tak boleh takwil. Orang yang terima mengikut zahir lah, lepas tu serah hakikatnya kepada Allah SWT dengan percaya Allah tidak serupa, Maha suci Allah daripada sekalian makhluknya. Tapi dia kata genggam-genggam, memang sifat dia pun al-qabid. Dia buka-buka, memang sifat dia pun al-basit. Kan ada kan dalam 99 nama dia tu, antaranya tu. Cumanya di sini Nabi tu tunjuk tu genggam, buka.
Apa Nabi buat gitu? Orang-orang hak tahu kan, dia tak sih gitu. Dia kata, apa buat gitu? Kau orang-orang duduk teje, duduk kata Imam Ibn Taymiyah ni, apa mujassimah dia kata. Dia duduk atas mimbar, orang tanya dia, Tuhan turun, hadithun nuzul, Tuhan turun ke langit dunia tu kan, seperti gak akhir malam tu. Turun lagu mana? Turun lagu ni. Dia pun turun daripada mimbar tu turun. Itulah turun. Kata dia, mujassimah adalah hadal lah, mana menyerupakan apa ni, Allah dengan makhluk, dengan benda baru. Sebab turun lagu tu dia tu makhluk. Dia nak ayat Tuhan turun lagu tu seperti dia. Kalau lagu tu kita menyerupakan Allah itu dengan makhluk, kata dia. Adalah kisah Ibnu Battutah, rela Ibnu Battutah selalu akan duduk bawa. Sebenarnya cerita tu mengaru pun, tak ada date pun, tak apalah, hak dikatakan. Lepas tu Ibnu Battutah kata dia jumpa orang alim ni, tak betul dia kata. Siapa dia? Ibnu Taymiyah. Padahal tak ada date pun cerita tu, tak apalah, biarlah. Hak tu dalil dia. Baik, sekarang ni hak ni nak kan Nabi sendiri mujassimah kau. Kena faham lah, jangan gaduh kata. Nabi sendiri mujassimah kau. Dia genggam, dia buka lagu tu serupa dengan Ibn Taymiyah tadi. Kau tak faham turunlah ke mana? Kau kan turunlah ke atas, turunlah ke bawah lah. Lagu ni lah kalau turun. Tapi kita tahu dah Tuhan turun, dia tu kata turun, dia tidak serupa dengan makhluk. Serupa juga ni Nabi buat genggam, kalau dia buka, tentu sekali dia tidak percaya, dia tidak nak ajar kita dia Allah tu serupa dengan makhluk. Tapi apa dia buat gitu je? Siapa dia kata dia mujassimah? Kalau nak terima, kata terima ada lah, kita terima ada lah cerita tu, padahal tak ada date pun, kita terima ada pun. Baik, kalau lagu tu jadi mujassimah, Nabi dulu lagi jadi mujassimah. No kalau lagu tu tak boleh. Kita kena tengok tempat lain. Dia kata ganda, dia kata apa, tak serupa dengan makhluk. Tuhan ni tak boleh nak menyerupakan makhluk. Tak boleh. Dia kata semua Rasulullah SAW pun kata lagu tu juga. Jadi hak dia buat ni nak mendekatkan faham kepada fahaman kita. Gitu ya, sekadar tu ya. Hakikatnya Tuhan buka semua kita? Tidak lagu tu. Tuhan genggam semua kita? Tidak. Tentu tidak lagu tu. Jadi kita tak boleh kata sama-sama kita. Sebab tu kata balas tak ada pasal. Balas tak ada pasal. Benda-benda lagu ni oleh kata tak boleh terima. Serupa dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Lepas tu hak ni nak kata lagu mana? Serupa juga. Dengan sebab tu kita kena menghormati satu sama lain. Kedua-duanya tu dia ada dalil cara dia. Hak takwil pun dia bukan takwil sembarangan sesuka hati dia, tak ada sub takwil. Selagi dia kata boleh diterima oleh bahasa Arab, selagi boleh diterima oleh bahasa Arab, digunakan dalam bahasa Arab lagu tu boleh takwil. Dia ada beberapa kaedah dia. Itu dia bukan situ, dia bukan boleh takwil, tak ada penghujung dia nak takwil setara mana ikut serah, tak boleh lagu tu. Jadi sepatutnya kan kita kena menghormati. Salah satu buktinya ni orang duduk teje Ibnu Taymiyah. Kadang ni lah orang kata dia tu mujassimah lah macam-macam. Kadang perbuatan dia tu sebenarnya perbuatan Nabi SAW ni tidak khabar. Dia terlupa, tak jumpa kali, tak terbaca kau, tak sapak sini kau, tak tahulah. Tapi itu silap. Itulah sebenarnya. Jadi ulama-ulama kita tu molek belakang, ikutlah dia faham lagu mana pun. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya imam-imam Ahlus Sunnah tu, kita kena hormat, kena sayang. Tak saya ikut cara dia, ada nak ikut cara orang lain, tak apalah. Jangan kata. Duduk situ senang. Kalau tidak aku, parah-parah lah kata tu. Jadi sama-sama kita tak kena lagu tu. Kata-kata tu takut balik mari kita. Orang asal tu hak kita kata tu tidak gitu pun. Dengan sebab kita tu celupa, jadi kena kita nyanyi. Dia tu kalau orang-orang lagu ni, kalau katakanlah dia salah sekalipun,
banyak sangat kebaikan dia buat. Tuhan boleh ampunkan kesalahan dia sikit sebanyak tu dengan sebab kebajikan yang dia buat. Kita ni kalau salah, Gabriel kita buat. Untuk Tuhan ampunkan dosa-dosa kita, Gabriel. Dia kadang-kadang tak sedar tu, tak sedar. Jadi balas sama sendiri. Jadi lepas tu Goya ni kerana Nabi SAW sungguh-sungguh lah cerita dia. Satu pendapat, satu lagi kata tidak, memang mimbar tu bergoyang. Seperti mana batang pokok kurma tu dia menangis bila Nabi SAW meninggalkan dia. Jadi ni pun berlaku begitu juga. Bukan kerana dia kocok kuat dah. Mana ni menunjukkan kehebatan Allah SWT dan dahsyatnya mana keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu, sehingga nampak benda tu pada mimbar Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW betul-betul merasalah, menghayati tu, macam nampak benda tu sehingga terkesan pada mimbar. Kalau tidak nampak, tidak serah, dia tidak jadi gitu. Dia tidak jadi gitu. Tak apalah. Lepas tu riwayat lagi seperti itu juga, dia kata saya melihat Rasulullah SAW di atas mimbar sambil dia berkata, ya'khudul jabbar azza wa jalla samawatihi wa aradih biyadaihi. Tuhan Al-Jabbar yang maha perkasa akan mengambil langit-langit dan bumi-buminya dengan kedua tangannya. Dia sebut dua tangan. Dua tangan. Satu tangan pun dia sebut juga, dua tangan pun ada sebut juga. Jadi kita kena terima dua tangan itu lagu mana tidak serupa dengan makhluk. Dan dia sebut dua tangan, kita terimalah dua tangan. Gitu. Hak senang. Kalau orang kafir kata, sebab tu dia ada jalan takwil tu. Kalau orang kafir kata dua tangan tak serupa dengan sekalian makhluk, lagu mana? Dia pun suka dia kita. Dah. Main bahasa dengan orang kafir kan? Mana dia tiga apa? Kita kata tangan. Lepas tu baik juga kita tengok kalau ada ruang boleh gunakan hak takwil tu, dia mikir, jadi mikir. Guna dah. Itu faedahnya. Bukan nak buat etikad kita. Tak mesti gitu. Kita guna untuk orang. Untuk orang. Sekurang-kurangnya dia mikir. Dalam bahasa kita ada guna apa setara mu tu aku jetik. Jetik sungguh. Dia boleh faham. Dia boleh faham. Pada sepotong jari je aku perbah 2-3 orang tu dah. Sepotong jari. Misalnya dalam bahasa mana-mana tu ada guna gitu. Kan dia mudah nak faham. Ni kalau tidak dia nak pelik dah. Tuhan ni serupa dengan makhluk kah? Kata Islam dia kata Tuhan dia tidak serupa dengan makhluk. Lepas tu banyak benar sifat-sifat Tuhan serupa dengan makhluk, tapi dia nafi. Dia tak faham. Okey. Kepada orang yang lagu ni, kalau kita berhadapan, kita gunalah cara ni. Cara takwil tu. Sekiranya kita nampak cara takwil tu ada faedah untuk dia. Dan ulama-ulama guna takwil dulu, dia berhadapan dengan macam-macam ahli agama. Sebab tu dia guna. Tidak semestinya akidah dia tu sendiri dia nak pegang dengan hak tu, tak mesti. Tapi dia guna, dia ajar kau kan cara menghadapi dengan golongan ni. Itu cara. Gitulah. Kemudian bab ibtida'il khalq wa khalqi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam.